Itu dia perkongsian cikgu kita. Selangkah kita ke alam pembelajaran digital kan. Saya suka apa yang cikgu kongsikan tadi. Kita take the bright side of what happen to us. Maksudnya kita ambil apa yang telah berlaku kepada kita, ambil dari sudut positif. Macam kalau bukan sebab COVID-19 lah, kita tak akan memaksa diri untuk ke hadapan untuk belajar ataupun belajar tentang digital dengan begitu mendalam. Adaptasi lah sebenarnya. Adaptasi, kita kena adaptasi dengan benda yang baru. Tapi kita ada bawakan juga seorang cikgu yang sangat-sangat hebat sebenarnya. Kalau kita tengok pencapaian dia, merata-rata satu dunia dia dah pergi dah, Fiona. Macam-macam projek dia pergi. Kalau saya tengok kat situ ada tulis Korea 2 kali. Jadi mungkin dia familiar juga dengan drama-drama Korea. Apa kata kita jemput beliau, kita tanya beliau sendiri. Okey, secara sekarang dalam talian lah. Kita ada Cikgu Nur, Cikgu Helmi. Betul. Hai Cikgu Helmi. Guru Cemerlang Sains. Assalamualaikum Cikgu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Fiona dan juga Hefni di studio. Ano saya. Lupa lah kita kena. Selamat pagi Cikgu. Cikgu okey Cikgu. Thank you. Okey. Ada mahir berbahasa Korea Cikgu pergi Korea banyak kali tu? Tak boleh. Tak boleh. Alright. Kita hari ni jelah kita nak bercerita pasal PDPR lah ni kan. Antara cabaran ibu bapa dan juga guru-guru sendiri bila belajar daripada rumah nak mendidik gunakan platform digital ni kan. Tapi kiranya cikgu kiranya yang terawal jugalah nak kena adaptasi dengan kebiasaan baru ni cikgu. Dan saya cuma nak bertanya dengan cikgu sebab mungkin ada orang yang masih lagi belum tahu kan tentang apa yang ada dalam platform digital kita. Contohnya macam Cikgu Tube kan. Mungkin cikgu boleh kongsikan sikit apa sebenarnya Cikgu Tube ni kalau orang tak tahu. Okey, boleh Hefni. Sebenarnya Cikgu Tube ni dia merupakan satu inisiatif daripada guru kepada guru yang disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian sumber dan teknologi pendidikan lah. Ataupun BSTP lebih dikenali. Okey. Dan tujuan dia sebenarnya pada peringkat awal kita buat inisiatif Cikgu Tube ni sebenarnya kita nak menggalakkan lebih ramai guru-guru kita untuk berkongsi dia punya ilmu, kepakaran, kemahiran dia orang untuk membantu rakan-rakan guru di seluruh Malaysia. Jadi dia punya inisiatif tu dimulakan pada tahun penghujung 2019 dan orang kata initiate oleh mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia sendiri iaitu Dato' Dr. Amin Senin. Dan kebetulan lepas tu 2020 kita dilanda pandemik dan menyebabkan bila kita semua duduk kat rumah, jadi macam antara satu pendekatan yang kita boleh guna untuk membantu anak-anak Malaysia pada ketika itu sebab tak dapat pergi ke sekolah adalah melalui menghasilkan lebih ramai guru-guru yang boleh jadi educational content creator. So daripada situlah bermulanya kita kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri untuk masuk ke dalam platform Delima dan seterusnya digunakan sebagai bahan-bahan pembelajaran lah kat Malaysia. Itu adalah mengenai dengan Cikgu Tube. Setahu kami cikgu sendiri pun ada YouTube sendiri. Boleh cikgu kongsikan tak? Betul Fiona, sebab antara kenapa saya dipilih pada peringkat awal tu untuk menjadi antara sebahagian daripada pioneer kepada inisiatif Cikgu Tube ni adalah sebab saya sendiri pun memang seorang guru yang aktif. Kalau mungkin Fiona ingat lagi, saya pernah dijemput oleh Borak Kopi Time juga tahun 2018 untuk Hari Guru dan saya berkongsikan tentang penglibatan saya dalam media sosial lah. Dan saya bermula dengan penghasilan blog untuk pendidikan lah tahun 2012 dan kemudian saya bawa benda tu sebab saya tengok ada potensi kepada blog dan juga media sosial lain. Jadi saya mula hasilkan video, saya mula aktif ke Instagram dan yang terkini sekali saya dah mula masuk ke TikTok yang biasanya popular dalam kalangan anak-anak muda kita. Faham. Cikgu, mungkin ada yang tengah menonton sekarang ni dari kalangan cikgu-cikgu juga nak biasakan dengan mengajar melalui video ni bukan benda yang senang tau. Sebab kadang-kadang kalau orang tak biasa nak bercakap dengan kamera, dia jadi pelik tau cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh berkongsi tips-tips ringkas dulu untuk para guru yang nak mengajar melalui video ni yang mungkin berdasarkan pengalaman cikgu. Okey, saya setuju tu sebab saya sendiri pun pada peringkat awal bila kita bukanlah artis kan, kita bukannya macam Hefni dengan Fiona yang memang biasa berdepan dengan kamera. Tetapi kita cikgu kan, jadi bila kita nak bercakap tu nanti kita rasa macam malunya aku tengok muka sendiri. Tetapi saya rasa melalui practice make perfect lah. Maksudnya daripada masa ke semasa kita cuba build up kita punya keyakinan diri walaupun rupa macam tak berapa nak elok, tetapi tak apalah, kata sekurang-kurangnya
kita tahu kata video tu akan membantu anak murid kita. So saya punya tip biasanya saya akan bercakap saja seolah-olah saya sedang berkomunikasi dengan anak murid saya. Jadi macam kita rasa relax sikit lah. Barulah keluar sisi sebenar kita tu kan. Tapi kalau ada cikgu-cikgu yang sedang menyaksikan ni rasa macam muka tak berapa hello, takutlah nak keluar kamera, jangan risau. Filter ada banyak sekarang. Betul kan? Pakai filter Fiona ajar benda apa pakai filter pula. Tak, itu kita cari jalan untuk improve diri sendiri kan. Cikgu, apa ni nak tahu jugalah cikgu, setakat sekarang kan kita dah kiranya ni dah masuk tahun kedua kita belajar PDPR ni kan daripada rumah. Macam mana cikgu tengok keberkesanannya terhadap anak murid dan juga tenaga pengajar juga? Kalau pada peringkat awal sebenarnya masa PKP yang tahun lepas tu lah, saya rasa memang kita semua dalam keadaan yang kegelapan lah. Macam buku hara kan, sebab kita tak tahu mana model yang terbaik untuk PDPR bersama dengan anak-anak murid kita. Semua tak ada orang lagi experience benda yang sama. Jadi macam kita mencari-cari apa solusi terbaik. Dan sebenarnya bila saya tengok pada kali ini, bila kita dah masuk tahun kedua, saya rasa kita dah ada PDPR yang lebih berkualiti lah berbanding tahun lepas. Sebab kita dah tengok ramai rakan-rakan guru buat perkongsian tentang PDPR macam mana yang diorang jalankan. Jadi kita boleh ambil idea diorang sikit-sikit. Dengan webinar yang sangat banyak sekarang, saya yakin kita tahu kita dapat reach lebih ramai guru dan kita dapat reach lebih ramai maksudnya kepelbagaian setempat tu lah. Maksudnya kalau guru yang di pedalaman macam mana dia mengajar, guru yang di bandar macam mana dia mengajar. Jadi pada saya secara peribadi sebenarnya untuk kali kedua ni ataupun saya selalu sebut PDPR 2.0 ni lebih berkualiti sebab ibu bapa pun dia dah tahu sebenarnya macam mana nak support anak dia untuk pembelajaran. Guru sendiri pun dia dah mula bergerak ke arah yang lebih baik, bukan saja pada aspek kuantiti tetapi juga pada kualiti PDPR itu sendiri. Cikgu, kalau kita tengok kan dekat belakang cikgu ada skrin hijau. Cikgu dalam studio. Kenapa Cikgu dalam studio ni. Cikgu dalam studio ke? Ini antara salah satu inisiatif lah yang sekolah kita jalankan. Yang mana selepas PKP yang pertama tu kita set up satu studio green screen di sekolah sebab kita nampak ada keperluan untuk benda-benda yang macam ni. Dalam tempoh saya rasa saya jangkakan dalam 2-3 tahun ni lah. Malah ada setengah guru kita untuk pengetahuan Fiona dan juga Hefni yang ambil inisiatif untuk buat sendiri studio green screen ni di rumah dia orang. So saya rasa macam kagum lah dengan kita punya kesungguhan guru-guru yang take it to another level kan. Maksudnya ekstra lah dalam berkhidmat untuk negara ni. Seronok lah cikgu sebenarnya kalau ada green screen belakang. Anak murid kalau boring boleh letak gambar kartun kan cikgu. Cikgu biasa letak background apa cikgu? Cuba try kita buat online live ni. Saya selalu letak di angkasa lah sebab space tu kan berkaitan dengan STEM juga kan, berkaitan dengan sains. Jadi macam secara tak langsung kita boleh promote pendidikan STEM lah kepada anak murid kita. Faham. Okey cikgu, mungkin nak tahulah cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan dari segi pengalaman cikgu sekarang berdepan dengan PDPR ni, ajar anak-anak dan juga sebenarnya ibu bapa pun terlibat juga dekat rumah. Macam mana nak buka apa semua. Ada lagi masih berdepan dengan cabaran tak daripada segi nak melaksanakan PDPR tu dengan anak murid dan juga ibu bapa? Saya tengok kalau pada pandangan saya sendirilah, sebenarnya bila kita bercerita pasal PDPR ni, saya suka petik apa yang adik saya selalu cakap dengan saya. Adik saya dia bukan seorang guru tau, jadi dia bagi konteks sebagai seorang ibu bapa. Jadi dia cakap untuk kejayaan PDPR ni ada 4 perkara yang boleh mempengaruhi lah. Yang pertama adalah komitmen ibu bapa dalam membantu anak-anak. Kemudian dari segi peralatan ICT yang ada di rumah, maksudnya mak ayah sediakan gadget, sediakan internet. Yang ketiga adalah keberadaan murid itu sendiri, maksudnya memang dia bermotivasi untuk belajar. Dan satu lagi adalah usaha guru tu. Usaha guru. Jadi bila ada 4 komponen ni, ada 4 peranan ni main peranan masing-masing, saya rasa kita akan dapat PDPR yang berkualiti. Dan pada saya sendiri memang saya mengajar di sebuah sekolah kampung yang majoriti anak murid dia adalah B40. Jadi macam bila saya nak ada jalankan benda-benda macam ni, so mungkin saya terfikir dia orang ni ada gadget ke, ada internet ke, jadi benda-benda seperti data kita buatlah simple survey supaya membantu kita ada idea sebenarnya apa masalah anak murid kita yang kita boleh bantu, pilih pendekatan yang terbaik untuk dia orang. So saya rasa kena dynamic. Betul. Itu yang saya nak.
Tapi bila tadi cikgu sebut 4 komponen tu kan, mungkin ada penonton kita yang tak dapat tangkap. Okey, mungkin cikgu boleh kongsikan Instagram cikgu kalau ada penonton ada soalan nak tanya ataupun nak usah-usah YouTube cikgu, boleh cikgu kongsikan IG. Okey, terima kasih Fiona. Sebenarnya saya punya media sosial senang saja untuk diakses. Saya menggunakan semua nama Cikgu Hailmi. So saya ada Cikgu Hailmi di Twitter, di Instagram, di Facebook, di mana lagi? TikTok. Di TikTok. Ya. Semua saya menggunakan nama Cikgu Hailmi. Nama saya lah Hailmi. Alright. Jadi boleh follow dekat situ lah. Pun boleh tanya lah kat sana. Okey cikgu, terima kasih cikgu berkongsi sedikit ilmu pagi ni dengan kita cikgu. Pembelajaran PDPR cikgu. Happy weekend cikgu. Okey, terima kasih untuk Fiona dan Hafni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak inisiatif sekolah sampai buat green screen tau. Selalu kita tengok green screen dalam filem. Dalam studio. Dalam filem ada green screen. Sekarang mengajar pun pakai green screen. Ada studio juga sendiri, Fina. Kita nak cakap ucapkan syabas, kudos kepada cikgu-cikgu yang telah belajar begitu banyak demi mendidik anak-anak yang ada di rumah sekarang ni. Baiklah.